Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Dikasihi sahibu fadilah Tuan Imam Masjid Al-Muhsinin Darul Aman Hai, tuan-tuan pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat, anak-anak jemaah yang hadir dalam kuliah bulanan kita malam ni. Mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita dapat bertemu lagi di tahun baru 1437. Hari ni 1 Muharram, malam ni malam 2 Muharram 1437. Kita telah meninggalkan 1436. Siapapun di antara kita tak boleh lari daripada 3 dimensi masa. Yang pertama disebut masa lalu, yang kedua masa sekarang atau la ni, yang ketiga masa akan datang. Kita semua ada masa silam kita, ada masa lalu kita. Tadi adalah masa lalu kita, kemarin adalah masa lalu kita. Kita juga boleh sebut sejarah. Ia telah pun menjadi sejarah. Kita tak boleh nak pergi ke masa lalu itu. Walaupun kita ada banyak wang ringgit, kita tak boleh beli masa lalu itu. Walaupun kita ada pangkat dan kedudukan besar, dengan kuasa dan pangkat kedudukan kita, kita tak boleh pergi ke masa lalu itu. Betuhlah orang-orang yang betuh, yang telah pun mengisi masa lalu dalam hidupnya dengan hanya melakukan kebaikan dan kebajikan. Dia buat pahala je dalam hidup dia hari-hari yang lepas tu. Hari-hari yang dah jadi sejarah dalam hidup dia, dia buat yang segala yang baik daripada perkara yang disuruh oleh Allah, ataupun dia tinggal segala perkara yang ditegah dilarang oleh Allah. Ya imma dia buat hak disuruh, ya imma dia tinggal yang dilarang. Dua-dua dia dapat pahala. Dia hanya tahu mensyukuri nikmat Allah, dan dia bersabar di atas setiap bala dan ujian Allah. Dua-dua keadaan dia dapat pahala. Siapapun antara kita tuan-tuan, kalau masa lepas, masa lalu, masa silam, sejarah, hak tu yang kita buat, maka betul lah kita. Jadi kemarin dah jadi sejarah. 1436 tu dah jadi sejarah. Kalau orang tu dia buat dosa, kalau satu orang tu dia buat maksiat, dia tidak ada pilihan, kerana dia sudah tidak boleh balik ke masa itu, melainkan hanya bertaubat.
minta ampun kepada Allah. Kalau dia dah buat salah dengan suami dia, nama dia nusyuz. Kalau dia buat salah dengan mak bapak dia, nama dia dahaka. Dia tak ada pilihan melainkan minta ampun, minta maaf. Sembah mata riba suami, sembah mata riba mak ayah, minta ampun. Kerana nak patah balik ke masa itu untuk tidak buat benda yang telah kita terbuat itu, daripada perkara yang dilarang, yang melukakan hati orang-orang yang wajib kita patuh, wajib kita sayang, mak bapak kita umpamanya, suami kita umpamanya. Tak ada pilihan melainkan kita minta redha, minta ampun je. Demikianlah dengan orang lain. Hak seorang hamba, dia jiran kah, dia kawan kah, dia sahabat kah, hatta kalau dia musuh sekalipun, kita tidak boleh berlaku inayah, zalim. Maka kita tidak ada pilihan melainkan minta maaf, minta redha, minta halal, dan terus beristighfar, dan terus menggantikan apa yang kita buat. Kalaulah dia melibatkan hak Allah, qada. Kalau dia melibatkan hak manusia, bayar, ganti. Kalau tidak, minta halal. Muslimin muslimat sekalian, kita ada satu peluang, kerana kita diberikan masa hari ini, masalah ni satu peluang yang sangat besar, yang tak ramai orang syukuri. Nikmat Tuhan bagi masih menyawa, masih hidup, maknanya masih berpeluang untuk mendapat pahala, untuk mendapat ganjaran, untuk bersiap dengan bekalan yang secukup-cukupnya sebelum balik jumpa dengan Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, masalah ni kita sedang berada dalam masjid, masalah ni kita sedang duduk dalam majlis ilmu, masalah ni kita sedang beribadat pada Allah, masalah ni kita sedang hanya buat pahala. Syukur alhamdulillah. Setiap orang dari kita ada harapan dan impian, ada cita-cita. Kita ingin melihat bukan sahaja matahari esok, tapi kita nak jumpa dengan esok dan esok dan esok. Kita nak tengok anak-anak kita besar depan mata kita, berjaya depan mata kita. Setiap orang nak tengok matahari, maksudnya setiap orang nak hidup lagi esok. Itu harapan dia. Tapi adakah kita boleh confirm kita hidup esok? Siapa pun tak boleh nak confirm. Tak mesti bila kita sihat kita akan hidup sampai esok. Tengah-tengah duduk sihat boleh mati. Tengah tidur mati dalam tidur. Tengah bawa kereta mati tengah-tengah bawa kereta. Kena serangan jantung yang menjadi di antara pembunuh paling hebat di abad ini, penyakit kardiovaskular. Cuba tuan-tuan tengok 1436 punya musim haji, bukan dekat di Mekah jadi macam-macam. Di tempat kita tu imam tengah semayang jadi imam mati. Tengah duduk semayang sembam. Di Mekah lepas semayang, di sini tengah semayang. Nah, abang kata mati itu boleh menjemput kita bila-bila masa. Jadi marilah kita syukur nikmat Allah panjang umur kita sampailah kita masuk tahun baru 1437 ini, untuk kita terus membulatkan tekad, berazam
untuk menjadi hamba Allah dan khalifahnya sebagaimana yang dikehendakinya. Berazamlah untuk menjadi suami yang lebih baik pada tahun ini. Berazam untuk jadi isteri yang lebih baik untuk suami kita pada tahun ini. Berazam untuk jadi ibu, jadi ayah yang terbaik buat anak-anak kita pada tahun baru ini. Berazam untuk menjadi anak jemaah yang lebih baik pada tahun ini. Berazam untuk membuat perubahan yang lebih baik pada tahun ini. Kalau kita sudah baik, kita azam nak buat lebih baik. Kalau sudah buat rasa dah lebih baik, kita boleh untuk jadi lebih baik, tuan-tuan. Mudah-mudahan esok adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan tahun ini yang baru masuk ini adalah tahun yang lebih baik buat kita semua, buat umat Islam. Tahun cemerlang umat Islam, tuan-tuan. Sedangkan kita berhadapan dengan cabaran yang lebih hebat pada tahun baru hijrah ini, kerana peningkatan Islamofobia. IS telah pun menjadikan Islam itu begitu, damage-nya begitu teruk di mata masyarakat antarabangsa. Peningkatan penyelewengan aliran-aliran pemikiran yang bertembung dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan saja IS, tuan-tuan, ajaran-ajaran yang bersifat aliran sufi yang ekstrim, pertembungan di antara aliran pemikiran yang membawa kepada elemen Syiah Sunni. Dia kata dia bukan Syiah tapi Syiah. Dia kata dia Sunni tapi dia terima Syiah. Masalah, dia kata tak, dia Sunni tapi dia terima Syiah. Walaupun kita kata tak, Sunni, Syiah. Kalau apa yang dah jadi dekat negara Arab, khususnya di Syria, kita tak ambil iktibar, di Iraq kita tak ambil iktibar, tak tahulah bila lagi kita nak sedar akan ancaman ini. Kerana mereka begitu betul ansur satu masa dulu di Syria, ulama-ulama Sunni yang begitu penyayang, mendidik umat. Akhirnya mereka terpaksa membayar harga yang mahal kerana ulama disembelih, dibunuh oleh pok-pok Syiah yang menanti masa bila mereka mempunyai peluang, bila mereka mempunyai kekuatan yang lebih daripada kita, akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Jadi kita tetap sedang mendapati cabaran ini. Kita harap mudah-mudahan kita semua akan lebih bersedia untuk memastikan kita di dalam keadaan memegang akidah anak keluarga, di bawah tanggungan kita memegang akidah yang benar, as-sawadul a'zam, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sambung kuliah kita. Kita di Masjid Muhsinin menggunakan kitab Muqaddimah Mustika Hadis Nabi SAW, Muqaddimah dan jilid 1 yang diterbitkan oleh Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Kita sampai di muka surat 28. Muka surat 28. Di atas sekali qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini insyaallah. Kita duduk di dalam bab wajib berpegang teguh kepada kitab Allah. Masih lagi di dalam membincangkan hadis yang ketiga daripada Zaid bin Arqam itu, tuan-tuan, yang berbunyi kitabullah azza wa jalla wa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Maksudnya kitab Allah azza wa jalla ialah tali Allah, yakni sebab yang bawa kepada rahmat Allah. Sesiapa yang menurutnya beradalah ia dalam hidayah, petunjuk yang sebenar-benarnya.
Dan sebaliknya, siapa-siapa yang meninggalkannya beradalah ia dalam kesesatan. No? Jadi kita tengah membaca huraian daripada pengarang. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini insyaallah. Kata pengarang, adapun nasib yang dimaksudkan oleh agama ialah nasib yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat sama. Kita bercakap hari itu tentang nasib. Berapa ramai antara kita yang cuba untuk membaiki nasibnya di dunia, bekerja siang malam pagi petang, berusaha bersungguh-sungguh, tetapi malangnya yang difikirkannya, yang diusahanya adalah sekadar nasib atas dunia. Itu yang kita duk nampak ramai, tuan-tuan. Nah, dia sanggup habis duit, bayar satu kepala 250, nak masuk kursus beberapa jam bagi mendapat ilmu tentang macam mana nak jadi peniaga yang bagus, kan? Macam mana nak mendapat pelaburan yang menguntungkan di dunia. Berapa jam? 250 aduk elan kau ni. Ada orang sanggup bayar beribu. Dia bayar 2-3 ribu untuk sehari punya program. Sanggup. Orang luar negara mai bagi. Macam mana nak jadi millionaire, nak jadi billionaire. Tapi bilion-bilionaire yang diperbayar beribu-ribu tu dunia punya. Salah ke tak salah? Tak salah kalau sekiranya mereka tak pernah lupa, alpa, lalai, cuai daripada mengubah nasib, bersiap sedia untuk membaiki nasib akhirat. Tak salah kalau mereka pulun untuk dunia, mencari bahagian dunia untuk jadi kaya dunia, tapi dia tak lupa kekayaan akhirat, kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah kata jangan lupa bahagian kamu daripada dunia. Tapi masalahnya kita ramai hari ni duk fikir nasib dunia je, tu yang salah. Kalau dia fikir macam mana dunia dia nak jadi billionaire, dalam waktu yang sama dia tak lupa tanggungjawabnya untuk jadi billionaire di akhirat. Dia jaga hak-hak Allah, dia tunai hak-hak Allah, dia jaga hak Nabi, dia tunai hak Nabi, dia jaga tanggungjawab yang Allah pikulkan atas dia daripada bini dia, anak-anak dia. Dia jaga semua yang mesti dia jaga, dia bagi hak kepada semua yang dia mesti bagi hak, maka dia orang sangat berjaya. Hak itulah yang dikehendaki dalam ni, iaitu nasib yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat sama. Maksudnya laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan terbaik antara kamu orang yang tinggal dunia untuk akhiratnya. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan baik untuk kamu juga tinggal akhirat untuk ambil dunia. Nabi kata hatta yusiba minhuma, sehingga kamu ambil dua-dua sekali. Sebab apa? Fa inna dunya balagun ilal akhirah. Dunia ini adalah penyampai kepada akhirat. Jadi dunia ni medan, dunia ini apa? Dunia ni gelanggang, tempat kita bercucuk tanam untuk akhirat. Anak kita hantar pergi sekolah, belajar, timba ilmu, tambah ilmu, bina kemahiran, bina jati diri, nampak jalan hidup. Dia bukan takat berjaya atas dunia sebagai seorang manusia yang mendapat pelajaran, tetapi dia nampak kehidupan abadi tu, kekal sebagai seorang hamba dan khalifah Allah. Waktu dia berjasa dalam hidupnya di dunia, berjasa pada masyarakat, berjasa kepada negara, sebelum tu jasa pada mak bapak dia. Dia sedang bersiap untuk balik ke sana juga. Tuan-tuan, yang jadi masalah hari ini, bila kita bercakap nasib, kita nampak nasib dunia je.
Kadang-kadang cakap tentang nasib dunia akhirat, tapi hak pulun dunia aja. Ini yang tak betul. Ini yang salah. Apabila kita hanya memikirkan soal dunia. Dunia itu adalah perlu untuk kita isi, sebagaimana yang dituntut kita mengimarahkannya dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita buang dunia, tidak, tetapi dunia itu tetap tidak boleh menandingi akhirat, kerana Allah kata walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yakni bagi kamu itu daripada dunia. Kita duduk di dunia, kita mesti hidup di dunia untuk akhirat, bukan hidup di dunia untuk dunia. Sedang kata pengarang, manusia dengan fikirannya sendiri hanya dapat mengetahui perkara jasmani dalam dunia ini. Itu pun kadarnya sangat terbatas. Jadi bila kita duk cerita tentang nak ubah nasib ini, manusia kalau fikir dengan fikiran dia sendiri, tentulah yang dia fikir itu dalam perkara yang sangat terbatas. Nah, itu pun dalam perkara jasmani dalam dunia saja. No, padahal hakikat manusia ini, kata dia, bukanlah jasmani sahaja, bahkan jasmani dan rohani. Kita ini unsur dalam tubuh kita bukan jasmani saja. Kita makan makanan jasmani ada, kita makan makanan rohani ada. Tapi orang bila sebut makan tu jasmani lah, mana ada makanan rohani? Padahal hakikatnya ada makanan untuk roh kita. Apa dia? Kita ngaji ni makanan roh, kita zikrullah itu makanan roh, kita istighfar, taubat, selawat, zikir, minta ampun, semua itu adalah menguatkan roh, sehingga roh kita itu akan menjadi segar, roh kita akan menjadi gagah. Orang hari ini bila dia fikir sekadar jasmani, maka dia guna pelbagai kaedah untuk menggagahkan jasmaninya. Jadi makanlah vitamin lah, apalah semua tu, kan? Ada yang pi mendapat rawatan berkala padahal tak sakit pun, pi buat apa nama mandi sauna lah, apa lagi, kan? Mandi wap, mandi sauna, buat refleksologi, lepas tu pi spa, kan? Siapa tu nak bagi kemah, nak bagi gagah jasmani ni, kan? Lagi kaya lagi, dia pergi sampai luar negara, lepas tu tengok kulit tu kedut, dia buat pembedahan plastik, dia tak kira haram orang abang, dia tak peduli, buat juga. Pasal apa? Nak bagi nampak gagah, lawa, cantik jasmani. Padahal Islam tidak melihat kepada jasmani semata. Islam tidak tengok pada luar, Islam tengok pada dalam. Islam tidak nilai orang pada jasmani, Islam nilai orang itu dari segi rohaninya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Nabi kata Allah tak tengok pada rupa luar kamu, tak tengok pada rupa jasmani kita, tak tengok kulit kita hitam ke putih, tak tengok kulit kita cekang ke kendor. Allah tak tengok gitu, tuan-tuan. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Nabi kata Allah tengok pada hati kamu. Allah tak tengok kepada rupa kamu, wa amwalikum, Allah tak tengok pada harta benda kamu, tetapi Allah tengok kepada hati kamu. Lepas tu Allah tengok kepada a'malikum, amalan kamu. Hati, rohani kita kena kuat, kemudian amalan kita kena betul. Jadi apabila rohani kita kuat, ikhlas hati kita, ikhlas yang kita jaga, amalan hak tu kita buat, maka tiadalah lagi halangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan dalam waktu hidup kita di dunia ini. Habis. Maka kata pengarang, padahal hakikat manusia itu bukanlah jasmaninya sahaja, bahkan jasmani dan rohani sama. Maka manusia
walau seberapa bijak pikiran mereka, tak dapat mengetahui dengan sahnya perkara rohani itu, lebih-lebih lagi perkara alam akhirat. Mereka ni kalau tak ambil daripada sumber dia, mereka akan meneka dalam kesamaran, rajman bil ghaib. Alam mawara at-tabi'ah, alam metafizika, apa nama, alam gaib, perkara yang hanya didengar sahaja. Jadi rohani ni benda roh, benda dalam, tuan-tuan. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh, wahai Muhammad, katakan roh itu daripada urusan Tuhanku. Dia ada dalam badan kita, ada roh, sebab tu dinamakan rohani. Jadi kita tak tahu dia bagaimana, tetapi yang diajak kepada kita bagaimana memperkasakan rohani kita, memperkasakan akan dalaman kita, batin kita, daripada zahir kita semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan yang demikian kata pengarang buat kesimpulan, maka untuk membaiki nasib dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, wajiblah seseorang itu menurut ajaran kitab Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Tak ada jalan lain. Siapa nak dapat nasib yang baik, sebaik-baiknya, sebenar-benar baik nasibnya itu, apalagi bahagian nasib itu disebut di akhirat, dia tidak ada pilihan lain. Dia mesti ikut Quran, buat yang disuruh Quran, tinggal yang dilarang Quran. Kalau tidak, badannya hidup, hati dah mati. Zahirnya kuat, rohaninya aja teruk sekali. Hati mati ni tuan-tuan, akhirnya menjadikan manusia itu akan mudah tertipu dengan segala apa yang datang daripada musuhnya. Setan ke dia, iblis ke dia, apa bisikan pun dia nanti mudah jahanam lah. Pasal rohaninya lemah sekali, imannya sudah setipis kulit bawang. Kadang-kadang iman dah lama tercabut daripada dalam batang tubuh dia. Di Malaysia hari ini tuan-tuan, kadar bunuh diri di Malaysia satu hari 2 orang. Setiap hari 2 orang akan bunuh diri. Dia bunuh diri dia sendiri, tuan-tuan bayang. Bukan orang bunuh orang, bukan orang bunuh dia. Hak bunuh orang ni ada kan, bunuh tahu dalam sungai, tembak sebagainya ada. Tapi yang ni dia bunuh diri dia sendiri. Didedahkan baru-baru ini oleh pihak berkuasa di Malaysia. Setiap hari 2 orang akan membunuh diri. Dan yang paling mengejutkan, kumpulan paling ramai membunuh diri sekarang di Malaysia adalah kaum lelaki. Gender dia lelaki. Tuan-tuan bayang, orang lelaki ni dia patut jadi pemimpin keluarga. Dia mesti pikul tanggungjawab itu, suka tak suka. Orang perempuan tak boleh jadi ketua keluarga. Orang perempuan tak boleh jadi suami. Suami mesti lelaki. Tetapi hari ini orang lelaki sudah jadi orang paling ramai bunuh diri. Makna orang lelaki lekeh semua, makna daya tahan tak ada, makna imannya sangat tipis sekali. Saya pergi UUM 2 minggu lepas, mereka bagi tahu intake hari itu 75% adalah perempuan. Jadi gender itu sangat jauh perbezaan antara lelaki dan perempuan. Trendnya sama hampir di seluruh negara. Tuan-tuan bayang, mana pi orang jantan ni, tengok-tengok hak bunuh diri paling ramai pula puak jantan pula dah. Maknanya hak bunuh diri pun puak jantan, hak duduk dalam pusat serenti pun puak ni ramai, hak duduk dalam penjara pun puak ni ramai, hak duduk sepak tin pun puak ni ramai, hak sepak bini pun puak ni ramai. Tuan bayang, hak duduk kena ayak ketum, hak duduk menega ketum, hak duduk tanam ketum, puak ni juga. Ini adalah merupakan cabaran kepada kita sebenarnya. Dia menjadi sebahagian dari ujian Allah untuk kita dan bala sekaligus. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala
sekalian. Kalau kita tak balik kepada Quran, kita tak balik kepada hadis, kita tak balik kepada syariat Allah, maka tunggulah kita hanya korek lubang, kambuh, korek, kambuh, tak pernah ada yang tertimbus. Kita hanya menyelesaikan sebahagian masalah dan kita sedang membentuk masalah-masalah yang baru yang tak dapat diselesaikan akibat daripada kedegilan kita, daripada merujuk masalah kita ini kepada petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis hadis yang ketiga, kita masuk hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Imam Malik. Daripada seorang sahabat yang terkenal yang bernama Abdurrahman bin Sakhriddusi ataupun dikenali sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, kata Nabi, aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat ini, kata pengarang, dia mengandungi dua perkara. Perkara yang pertama yang ada dalam hadis keempat, iaitulah pesaka peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal abadi. Yang kedua iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin keselamatan umat manusia. Jadi dia akan terangkan kedua-dua perkara ini di dalam subtopik yang akan dihuraikan kemudian. Yang pertama, pesaka peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat sekalian, kata pengarang, baginda yakni Nabi tidak meninggalkan harta benda yang menjadi pesaka kepada waris-warisnya. Nabi tak tinggal duit kupang, Nabi tak tinggal wang ringgit, Nabi tak tinggal harta benda. Sebagai seorang Rasul, baginda diberi mukjizat-mukjizat yang membuktikan kerasulannya. Nabi, sebagai Rasul, apalagi Nabi itu adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Apa yang diberikan kepada Rasul dulu, banyakannya diberikan kepada Nabi. Nampak? Kan? Nabi bukan takat diberikan mukjizat-mukjizat yang hebat, yang cukup hebat, bahkan ujian yang Nabi lalui juga lebih hebat daripada Rasul-Rasul yang lalu. Sebab itu dalam kalangan ulul azmi, dipanggil ulul azmi minar rusuli, Nabi duduk nombor 1. Tuan-tuan, baginda diberi mukjizat-mukjizat yang membuktikan kerasulannya. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran sebagai mukjizat paling besar, mukjizat hissi paling besar, sampailah kepada mukjizat-mukjizat kecil-kecil. Kan? Nabi kecil-kecil lagi dah ditunjukkan kehebatan, kelainan. Nabi berjalan, awal lindung Nabi. Kan? Pokok bercakap dengan Nabi, unta bercakap dengan Nabi, kayu bercakap dengan Nabi, tangan Nabi mengeluarkan ayam, Nabi doa, bulan terbelah dua. Kan?
Macam-macam lagi mukjizat Nabi sangat besar. Tangan Nabi masuk dalam periuk, makanan yang sikit cukup untuk semua, bahkan berlebih-lebihan, kan? Itu adalah mukjizat-mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi. Dan mukjizat-mukjizat itu habis apabila lalu masanya. Tapi mukjizat yang banyak tadi itu habis dah, tak ada dah. Sebab Nabi dah wafat, maka mukjizat isi tadi yang disebut tadi tu dah tak ada dah, kan? Tidak dapat disaksikan lagi oleh orang-orang kemudian. Tak boleh dah. Saya Nabi dah wafat. Dulu boleh lah, kan? Kawan tu kata aku tak percaya kat hang lagi, hang tak boleh tunjuk kat aku tak percaya. Nabi kata, nampak tak tu? Nampak apa dia tu? Pokok tu mampui dah tu, pokok korma kering. Hampir abang kat dia kata, Muhammad kirim salam, Muhammad panggil main menghadap. Orang Badui ni tuan-tuan pi suruh, pi habaq kat pokok tu, Muhammad kirim salam, dia panggil pi menghadap. Pokok hak mampu tu bergerak lagu tu, cabut ni, pi jalan pi depan Nabi Muhammad. Tuan-tuan bayangkan, boleh tengok tunai-tunai. Jadi Badui tu masuk Islam. Demikian hebatnya mukjizat yang Tuhan bagi. Tapi tak ada adalah yang tu, kan? Kecuali satu mukjizat yang kekal hingga hari kiamat. Tapi ada satu mukjizat, dia ni kekal sampai hari kiamat. Ada dengan kita, yang lebih berguna dari harta benda. Mukjizat ni dia lebih baik, lebih berguna daripada semua harta yang kita ada. Bukan sahaja untuk waris-warisnya, bahkan untuk umat manusia seluruhnya. Mukjizat Nabi tinggal satu-satunya yang duduk dengan umatnya ini, bukan sahaja berguna untuk waris Nabi, bahkan untuk seluruh umatnya. Dia kata dalam segala tempat, dalam segala zaman. Maknanya mana-mana tempat sekalipun dia berguna, mana-mana masa sekalipun dia berguna. Apa dia tu tuan-tuan? Maka kata dia, peninggalannya itu ialah kitabullah, Al-Quran. Itulah dia Al-Quran. Jadi pesaka Nabi yang satu-satunya mukjizat hak Tuhan bagi yang masih kekal, dia ada di antara umatnya. Hak lain tak ada dah. Umat tak boleh tengok dah mukjizat-mukjizat Nabi yang lain kecuali satu ini. Apa dia tuan-tuan? Itulah Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Quran ini diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya, yakni hadis-hadisnya, cara hidupnya yang meliputi perkataannya, perbuatannya, amalan Nabi, dan takrirnya, yakni ketiadalan larangan daripada Nabi. Jadi bukan kitab Allah Quran saja yang diwahyukan kepadanya yang menjadi peninggalan Nabi kepada kita, tetapi termasuk juga sunnah Nabi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka sekiranya kata Allah, kamu berselisih dalam apa-apa perkara waktu kamu hidup atas dunia, farudduhu ilallah, maka kembalikannya kepada Allah, yakni rojoklah perkara yang kamu perselisihkan itu kepada Quran, war Rasul, dan rojoklah perkara yang kamu selisih pendapat tu kepada Rasul, yakni kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada Nabi, boleh kita tanya Nabi. Masa zaman sahabat-sahabat dulu, Nabi hidup.
Jadi bila ada masalah, mereka rujuklah pada Nabi selalu. Bagi jawapan terus, dapat direct terus daripada Nabi. Tapi lah ni Nabi tak ada, yang ada adalah hadis-hadis Nabi. Cuma bila kita nak rujuk, bukan kita pergi rujuk lagu tu saja. Kita tak boleh tanya ustaz Google macam tu, tak ada ilmu. Nah, kita kena tanya ulama yang amanah, yang siqah, dengan ilmu, yang mereka itu amanah dengan ilmu. Mereka itulah yang menjadi pewaris kepada Nabi, yang memberikan bayan, penjelasan, keterangan daripada Al-Quran hatta Nabi, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain daripada kitab Allah Quran, itulah juga sunnahnya, yakni hadis-hadisnya. Jadi bila sunnah, dia meliputi apa yang disebut perkataan Nabi, cakap Nabi maksudnya, perbuatan Nabi maksudnya, amalan Nabi, macam mana Nabi buat, macam mana Nabi lakukan dalam hidup, mayang kah, buat haji kah, buat umrah kah, sembelih kah, dan semua yang dinamakan perbuatan. Macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi berpakaian, dan takrirnya, yakni ketiadaan larangan dalam setengah-setengah keadaan. Nabi tak kata apa, maka hukumnya datang hasil daripada tidak kata apanya Nabi itu, maka diharuskan, dibolehkan, kerana Nabi tidak melarang. Itu Nabi tak makan, tapi Nabi tak larang sahabat makan. Nabi bukan makan dhab, tapi Nabi tak larang sahabat makan dhab. Jadi dhab halal dimakan. Kalau tidak, tentu dah Nabi larang. Sebab itu dikatakan ketiadaan larangan. Habis. Kemudian yang kedua, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin keselamatan umat manusia. Jaminan keselamatan yang diberi melalui kitab Allah dan sunnah Rasulnya itu ialah dengan jalan tiap-tiap seorang mengamalkan sendiri segala ajaran keduanya, menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Tuan-tuan nampak tak? Yang kata keselamatan yang kita boleh dapat melalui kitab Allah dan sunnah ini, melalui Quran dan hadis ini, hadis Rasul ini macam mana? Dengan jalan lagu mana? Jalannya tidak lain melainkan tiap orang daripada kita hendaklah buat apa yang disuruh Quran dan hadis. Contohnya kita buat, kita kena laksanakan apa yang Quran perintah dan buat apa yang Nabi suruh, yang hadis suruh. Nampak? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Allah kata dalam Quran, apa-apa yang dibawa, diperintah oleh Nabi kamu, Rasul kamu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi kamu larang, kamu kena berhenti, kamu jangan buat. Kan? Allah kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh orang laki-laki beriman dan orang perempuan yang beriman bila Allah dan Rasulnya telah putus satu-satu perkara, bagi mereka ada pilihan yang lain. Kita zaman ni tuan-tuan, yang sekarang lebih 1400 tahun daripada zaman Nabi. Zaman ni zaman yang serba-serbi canggih, moden. Kita pandai tuan-tuan, kita pandai mencari alasan, kita create alasan supaya kita tak payah. Kita tak payahlah strict sangat, kan? Strict sangat apa, anak kita hidup zaman moden, dia nak pakai macam kawan-kawan dia, apa salahnya bang? Tak payahlah strict sangat,
biarlah, nanti esok dia tua dia pakai dah tudung bang. Nampak pandai bercakap kita kan. Alah bang, anak kita dah kat universiti lah bang, kawan-kawan universiti dia semua pakai seluar macam tu. Biarlah bang, tak payahlah strict sangat. Islam ni tuan-tuan, dia memang strict. Halal halal, haram haram. Kita tak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tak boleh. Kan? Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan masih lagi boleh terima keadaan yang dah hari ini di kalangan anak-anak remaja yang moden. Hidup mereka itu yang sebahagian mereka bernafsu songsang, sebahagian mereka berbangga apabila tidak ada darah, ya, bangga dengan kawan-kawan siapa ada darah kira koman. Ni pegangan budak-budak lah zaman moden ni tuan-tuan. Jadi kalaulah mak bapak pun boleh terima benda ni sebagai satu fenomena biasa, tunggulah azab Allah. Enggak. Bila budak-budak tu buat masalah tuan-tuan, ada setengah ibu bapa di setengah tempat tuan-tuan, di bandar yang moden hari ni, bila cikgu bagi tahu anak ni, kami kesan dia punya perangai dia pelik, dia suka tengok cikgu perempuan satu macam, kami risau. Sekolah rendah, cikgu-cikgu perasan dia tengok kawan perempuan dia satu macam, sampai akhirnya dia kacau satu budak perempuan di surau. Bila dia ditanya, diselidik, disiasat, akhirnya dia bagi tahu dia duduk tengok mak dengan ayah dia melakukan hubungan melalui pintu yang terbuka. Dia duduk tengok, kerap kali duduk tengok mak dengan ayah dia tu secara live melakukan pintu duduk terbuka. Sekolah buat macam mana? Lain pada panggil pak, panggil tuan-tuan tahu tak, bapak dia boleh jawab, memang saya nak tunjuk, memanglah saya nak tunjuk. Tuan-tuan nak kata apa? Tak pening cikgu. Jadi kita tak tahulah mereka ni fikir lagu mana kan. Yang pentingnya dia Islam lah. Dalam kebenaran Islam, anak dia belajar pendidikan Islam. Tetapi kita memilih untuk menjadi moden sehingga bercanggah dengan agama, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Apa pandangan hukum pada ketika itu? Itu yang kita kena tengok. Kalau hukum kata tak boleh, tak boleh lah. Walaupun ia namanya moden, kan? Kita moden dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh Islam. Kita maju dalam ruang lingkup yang dibenarkan Islam. Kita hanya boleh berlega di dalam hukum-hukum yang dibenarkan di Islam. Yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram. Mengharamkan yang telah Allah halalkan pun tak boleh, menghalalkan apa yang Allah haram pun tak boleh. Dia membawa kepada kufur. Na'udzubillahi min zalik. Kita kufur nikmat, akhir sekali kufur akidah. Na'udzubillah. Berlaku gejala riddah, batal Islam. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab tu dia kata, kalau kita nak keselamatan, nak dapat jaminan keselamatan yang telah Quran dan Sunnah bagi, yang pertama amalkan, yang kedua halalkan yang dihalalkan, haramkan apa yang diharamkan. Ya, bukan dengan jalan menyimpan keduanya di rumah untuk diambil berkat saja. Maksudnya jangan kita takat meletakkan Quran di atas rak, tempat kita letak kitab, letak buku di rumah kita, kita susun dengan cantik, lepas tu kita bagi lipah baca. Jangan macam tu. Ada ke tak ada tuan-tuan? Ada. Dia zaman nak kita duduk ni, Quran jadi perhiasan, tulisan Quran jadi perhiasan. Lama dah tuan-tuan.
frame gambar, frame tu bubuh ayat Quran, kedai Cina pun jual. Pasal dia tahu orang Islam suka beli, ambil bubuh. Kita bubuh di rumah tu kira okey lah juga tu, daripada bubuh gambar pelik-pelik. Dia bubuh kat ayat Quran. Tapi kalau tekak bubuh ayat Quran, dia tak ikut ajaran Quran, karut juga. Ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ramai pakak beli. Pasal apa? Fadilatnya hebat sekali. Dalam ayat tu tunai-tunai Allah kata, wa may yattaqillah, siapa-siapa yang bertakwa pada Allah. Syarat nak dapat hak yang kata 1000 dinar itu, nak dapat rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka itu, apa dia? Takwa pada Allah. Tapi hak yang duduk dalam rumah tu takwa ke tidak? Kan? Dengan rambut menerbangnya, dengan laki tak semayang, dengan perempuan tak semayang, dengan hidup dalam keadaan derhaka kepada Allah, anak beranak dalam keadaan tak tunai perintah Allah, macam mana nak dapat? Tentu sekali tidak, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu. Kemudian dia kata bukan dengan jalan dibaca dengan tujuan yang lain dari mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, bukan pula dengan cara menumpang amalan orang lain. Bukan kita ni Quran tu tak nak dibaca, nak cari berkat aja, kan? Quran itu bukan sekadar kita nak macam zaman ni, kan, buat pertandingan Quran, cari siapa baca sedap, kan? Bukan sekadar itu je. Quran ini bukan untuk hanya dipertandingkan. Boleh kita nak baca Quran dengan berlagu tarannum. Nabi pun suka kita baca dengan tarannum, kan? Tarannum bil Quran tu adalah satu daripada apa yang menjadi warisan dalam Islam, kan? Nabi suruh kita baca dengan berlagu. Nabi suka kita baca Quran dengan sedap. Nabi suka bila sahabat baca sedap, Nabi suka dengar. Jadi kita pun baca Quran bukan saja dengan tajwid, bahkan baca dengan sedap lagunya. Luhun Arabi, dengan lahan Arabi, dengan cara orang Arab baca. Yang tuan-tuan duk tiru dengan cara orang lain. Pakistan baca, Hindustan baca, India baca, jangan tiru Arab baca. Sebab Nabi suruh kita baca Iqra'ul Quran biluhun al-Arabiyyah. Bacalah Quran itu dengan lahan Arabi. Macam mana dengan orang Arab baca, macam tu kita baca. Muslimin muslimat sekalian. Tapi bukan takat mak baca aja. Kita ni bukan main punya pakar tajwid, bukan main punya pakar makhraj, bukan main punya pakar ilmu aswat, bukan punya cantik sebutan, kan? Tapi anak pun keluar pakai seluar pendek, anak perempuan tak pakai tudung kepala. Tak boleh macam tu. Sebab Al-Quran itu adalah sumber petunjuk, sumber hidayah, jalan hidup kita yang ada dalam Al-Quran mesti kita sendiri amalkan. Bukan takat kita baca sahaja untuk mendapat keberkatan, dan bukan pula dengan cara menumpang amalan orang lain, duk suruh orang baca bagi pahala kat kita. Bukan. Walaupun di antara anak dengan ayah, dia kata, kan, bukan kita jadi ayah duk suruh anak je baca, kita dapat pahala, saya suruh hang baca. Kita kena baca juga, kan? Kita kena baca, kita kena buat. Atau di antara isteri dengan suami, ataupun isteri dengan suami, kena pakak-pakak baca. Tidaklah seperti keadaan keselamatan dalam alam nyata ini, yang biasanya seseorang yang lebih kuasanya boleh memberi perlindungan selamat kepada orang lain yang ia kehendaki. Hakikat kita nak mati besok, nak hidup alam akhirat. Di dunia ni bolehlah orang besar dia boleh bagi perlindungan kepada orang bawah dia.
sebab dia besar, dia ada kuasa sebagainya. Tapi esok di akhirat lain, undang-undang nizamnya lain. Habis kita ada pangkat besar, ada gelaran sebagainya, tak ada apa di sana. Kita semua masuk pergi di sana, waktu tu kita sudah sebenarnya menjadi menjadi miskin, sebenar-benar miskin, menjadi papa sebenar-benar papa, walaupun kita waktu atas dunia sangat kaya-kaya, apabila kita tidak ada amalan dan takwa waktu kita hidup atas dunia. Jadi nanyalah kita, waktu atas dunia kita bunyi-bunyi gagah, ada kuasa, ada kaya, wang ringgit banyak, tapi balik-balik akhirat kita jadi orang miskin papa. Pasal waktu atas dunia kita tak ada amalan, kita kedekut tak hidung masin, kita cari rezeki jalan tak betul, kita makan daripada sumber haram, duit ringgit kita haram. Lepas tu ada kuasa buat zalim orang, kita banyak dosa. Balik kepada Allah, syarat atas belakang kita dosa. Sudahlah kita ini dah miskin pahala, dosa pula banyak, dah ada sikit pahala sikit. Lepas tu orang kita buat zalim banyak. Esok Tuhan panggil orang buat zalim tu, orang kena zalim dengan kita, mari dakwa kita depan Allah. Allah jatuh hukum, kamu hang dah kena zalim, maka orang yang buat zalim kena bagi pahala. Kita dah lah pahala sikit, bagi pahala kita kat dia, habis pahala, betul-betul kita jadi muflis. Dah habis pahala, orang hak buat zalim dah habis dah pahala bagi kepada orang yang kena zalim. Tiba-tiba hak kena zalim tu merenyuh banyak sungguh. Mai lagi dia kata, ni ada lagi, ya Allah, dia ni buat zalim lagi pada aku, kau ni pun kata, kau ni pun kata, sedangkan pahala dia dah habis. Waktu tu Allah kata kepada orang yang kena zalim, kamu semua bagi dosa kamu, bagi dia tu tanggung. Tu dia tuan-tuan, itu daripada hadis Nabi. Mai kita renung macam mana keadaan kita, macam mana keadaan mereka yang di bawah tanggungan kita. Adakah saat kita balik nanti kita boleh lepas di depan Allah, ataukah kita akan menjadi orang yang malang, orang yang menyesal pada saat sudah tidak ada gunanya sesalan pada ketika itu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, usaha untuk mencapai keselamatan yang sejati ialah berpegang teguh kepada ajaran kita Allah dan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pengarang membuat kesimpulan kepada hadis keempat yang kita baca malam ni, usaha untuk kita dapat selamat, yang disebut keselamatan yang sejati itu tidak ada jalan lain melainkan pegang sungguh-sungguh, pegang teguh-teguh kepada ajaran kita Allah dan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dirahmati Allah, saya tak risau tuan-tuan, saya risau anak cucu kita. Saya bimbang kepada generasi baru yang hidup mereka itu hari ini sangat mewah dan mudah, kan? Mereka tak berasa bahawa mak pak makin susah kerana banyak benda yang menyebabkan kita jadi susah lah ni. Mereka dah duduk zon selesa. Tuan-tuan, susah tak apa, asalkan kita tak tinggal perintah Allah. Yang kita bimbang, mereka dah biasa dengan kemewahan dan mereka jauh daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Bila kita tak boleh lagi dah bagi kemewahan dekat mereka, tak boleh bagi wang ringgit yang mereka nak, mereka curi, mereka buat benda salah, akhirnya mereka melakukan kesalahan dalam undang-undang negara, bahkan mereka terlibat dalam kesalahan awal lagi, menderhakai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bagaimanalah kita saat nanti jumpa Tuhan? Anak kita ini waktu atas dunia, dia dah malukan kita masa di dunia, dia buat salah dengan undang-undang negara. Di akhirat pula dia malukan kita kerana dia telah pun menjadi beban kepada kita, menjadi sebab kita didakwa di depan Allah kerana kelalaian kita di dalam mendidik anak-anak generasi kita waktu hidup atas dunia dulu. Jadi mudah-mudahan ada
manfaat apa yang kita sebut pada malam ni daripada huraian hadis yang ketiga di hujung, dan kita telah membaca hadis keempat sehinggalah kepada kesimpulannya. InsyaAllah kita akan sambung pada siri kuliah kita yang akan datang, hadis yang kelima, iaitu Anil Irbad bin Sariyah pada siri kuliah kita yang lagi akan datang. Wabillahi taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.